Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jihad. Kitab pada menyatakan jihad. Babu fadlil jihad. Bab pada menyatakan kelebihan jihad. Apa makna jihad? Jihad, masdar ada perkataan jahada yujahidu wa jihadan wa mujahadatan. Antaranya jihad. Perkataan jihad ia perkataan al-juhdu dan al-jahdu. Al-juhdu dengan makna at-taqah. Al-jahdu dengan makna al-masyaqqah. At-taqah makna mengemblengkan segala tenaga. Al-masyaqqah kesulitan dan kepayahan. Dengan makna jihad itu kita mestilah menyumbangkan tenaga yang diberi oleh Allah kepada kita. Dan jihad dengan makna mesti menghadapi kesulitan dan kepayahan. Allah Ta'ala beri tenaga kepada kita, tenaga akal fikiran, ruh dan jasad. Tenaga ruh ialah iman, akal fikiran, ilmu yang Tuhan beri kepada kita. Tubuh badan ialah kekuatan tubuh badan kita, kegagahan kita. Termasuklah juga nikmat harta benda yang diberi oleh Allah. Kaum keluarga, anak isteri dan lain-lain. Jihad pada istilah ialah menyumbangkan semua perkara itu dan menghadapi kepayahan dan kesusahan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk dan agama yang sebenar, iaitu agama Islam, supaya menzahirkan, menimbulkan, meninggikan, duduk di atas agama Islam ini, mengatasi segala agama dan ajaran-ajaran yang lain. Walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin benci, tak suka sangat. Kita tak peduli. Kita tetap meninggikan agama ini. Supaya duduk di atas. Duduk di atas ni apa makna? Memerintah. Memerintah. Berdaulat. Oleh kerana itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila tak dibenarkan agama Islam memerintah, dia nerima kau. Nak lantik Nabi jadi raja, nak lantik Nabi jadi pemimpin. Tetapi Islam tak boleh merintah. Maka Nabi mencari negeri lain. Apabila penduduk negeri Madinah menyerahkan kepada Nabi untuk meninggikan agama Islam, memerintah, maka Nabi bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya berhijrah ke Madinah dan mendirikan Islam itu, memerintah di dalam sebuah kerajaan yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna jihad. Oleh kerana jihad ini menghadapi kepayahan dan kesulitan. Di antaranya kesulitan hawa nafsu kita. Hawa nafsu duduk sayang ke nyawa, sayang ke harta benda, sayang tu, sayang hidup atas dunia. Sayang, sehingga duduk saja. Maka dia tak peduli semua perkara ini untuk menyatakan syariat Allah. Maka menanglah dia di atas hawa nafsunya. Perasaan yang ada dalam dirinya, dia boleh atasi. Ini makna menang di atas hawa nafsu. Ada orang mengatakan kita kena lawan hawa nafsu, betul duduk congok, dia duduk berzikir. Bukan berzikir, berdikir. Cuma tak ada bana je. Dalam masa yang sama dia tunduk kepada peraturan-peraturan jahiliah. Ini bukan jihad. Ini tak betul. Mestilah Islam itu ditegakkan secara berperingkat-peringkat. Buat dulu. Supaya orang bukan Islam tengok Islam ini. Baiknya, adilnya Islam. Sehingga mereka meninggalkan agama mereka. Kalau mereka tak mau tinggal agama mereka, mereka senyap duduk saja tak lawan. Kalau mereka lawan, kita lawan. Kita kena lawan. Dia lawan dengan cakap, kita lawan dengan cakap.
Dia lawan dengan menulis, kita lawan dengan menulis. Dia lawan dengan harta, kita lawan dengan harta. Dia lawan dengan senjata, kita lawan dengan senjata. Itu dia. Inilah yang dikatakan jihad. Dan jihad ini hukumnya wajib. Wajib jihadnya ada wajib dua. Wajib aini dan wajib kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah. Dalam keadaan Islam sudah berdaulat dan memerintah. Bila Islam sudah berdaulat, memerintah sudah ada, maka menjadi fardu kifayah. Hendaklah dihantar pendakwah-pendakwah ke negeri lain. Mengajak orang lain ikut Islam. Sekiranya negeri-negeri lain tidak melarang untuk kita menyebarkan Islam, maka tak jadi masalah. Macam negeri China zaman dulu, dia tak larang orang Islam nak menyebarkan agama. Maka tak berlaku peperangan di antara Islam dengan China dalam sejarahnya. Begitu juga negeri-negeri di sebelah selatan, Muscat dan Oman, dia terima agama Islam. Dan rakyat yang ada di situ tunduk kepada pemerintahan Islam. Maka tak ada perlawanan. Bila nak nyatakan Islam, dia tak benar, dia tak izin. Bukan saja dia tak izin, dia lawan pula menyediakan bala tentera. Maka berlakulah peperangan. Maka wajib bagi kerajaan Islam menghantar tentera untuk melindungi pendakwah-pendakwah ini. Melindungi pendakwah ini. Ini zaman Islam jadi kuasa besar. Hari ini Amerika duduk atau tentera dia. Atau ke Iraq, atau ke Afghanistan, atau duduk teknik orang Islam. Kerana orang Islam tidak lagi menjadi kuasa besar dunia. Selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah di Turki. Dulunya orang Islam menghantar tentera ke seluruh dunia. Bila pendakwah-pendakwah Islam ini ditekan dan ditindas. Dan jihad menjadi fardu ain, menjadi fardu ain. Wajib di atas tiap-tiap orang, lelaki, perempuan, hamba dan merdeka. Termasuk kanak-kanak yang mampu bergerak. Apabila musuh-musuh Islam sudah berada di sempadan negeri Islam terlalu dekat. Mereka yang berada di sempadan itu fardu ain berjihad. Ataupun musuh-musuh itu sudah berada dalam negeri orang Islam. Maka jihad di masa itu menjadi fardu ain. Fardu ain ini atas tiap-tiap seorang, macam sembahyang puasa juga. Walaupun tak diizin oleh ibu bapa, tak diizin oleh suami bagi isteri, dia boleh melaksanakan jihad. Tak diizin oleh yang memberi hutang kepada orang yang berhutang, dia boleh berjihad. Sudah menjadi fardu ain di masa itu. Kerana musuh sudah berada dalam negeri. Dalam suasana hari ini, mengikut keadaan negeri-negeri orang Islam. Ada negeri orang Islam yang berperang dengan senjata macam Palestin, Afghanistan, Iraq, Somalia. Itu musuh sudah masuk dalam negeri orang Islam. Maka jadi berperang. Ada negeri orang Islam berperang secara menggunakan ilmu dan fikiran. Kebanyakan negeri-negeri orang Islam, walaupun dia sudah merdeka, tetapi diperintah oleh peraturan-peraturan yang bukan Islam. Maka wajib bagi orang Islam bangun untuk menentang peraturan-peraturan ini. Dan tegakkan peraturan Islam. Ada negeri yang ada pilihan raya, maka pilihan raya. Jihad adalah pilihan raya. Pilihan raya adalah jihad. Ada negeri yang tak ada pilihan raya, bercakap, maka bercakap. Ini jihad mengikut keadaan-keadaan negeri masing-masing. Keadaan yang berbeza. Kerana dunia sudah berbeza. Maka cara melaksanakan hukum Islam juga berbeza. Cara melaksanakan hukum Islam. Hukum-hukum tu juga. Macam pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Zaman dulu, nak pergi ke Mekah kena naik unta. Naik kapal belayar. Lepas tu kapal api. Sekarang ni kapal belayar tak ada. Kapal laut tak ada. Kapal terbang. Kapal terbang tak ada zaman Nabi. Kena naik kapal terbang lah. Bukan makna kena cari beli unta seekor-seekor seorang. Tak payah naik kapal terbang. Zaman Nabi naik unta. Itu bukan syarat, bukan rukun dia. Sekarang ni syarat dia kapal terbang. Pilihan raya tak ada zaman dulu. Sekarang ni ada pilihan raya. Ini kena faham. Ini keadaan sudah berubah. Ada orang dia tak faham tentang siasah syariah. Siasah syariah menghadapi keadaan-keadaan semasa.
Bagaimana kita nak melaksanakan dengan hukum syariah ni? Di mana sebarang perjuangan dan usaha untuk meninggikan agama Allah dinamakan jihad. Dan jihad ini oleh kerana pengorbanan dia besar, tenaganya besar, belanjanya besar. Oleh kerana itu maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca babnya. Di sana ada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan perangilah orang-orang musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka itu memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ayat ini menyatakan perang. Perang dengan menggunakan senjata. Ketika orang-orang musyrikin memerangi orang-orang Islam di zaman Nabi SAW dengan menggunakan senjata, sehingga mereka mengerahkan isteri-isteri mereka, mengerahkan segala harta benda mereka untuk lawan Nabi SAW. Maka Allah menyuruh orang-orang yang beriman di masa itu supaya bangun berperang, mengemelemkan tenaga seluruhnya untuk menghadapi orang-orang musyrikin seluruhnya. Bila dia lawan kita habis-habisan, kita lawan dia habis-habisan. Walaupun kekuatan kita tak sama, dia lebih banyak pada kita, jumlah dia lebih banyak, harta dia lebih banyak, senjata dia lebih banyak. Allah mengatakan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Kalau kamu bertakwa kepada Allah untuk menegakkan Islam, lawan mereka. Maka orang Islam di zaman itu sanggup lawan. Walaupun musuh 10 kali ganda. Kadang-kadang musuh 100 kali ganda. Lawan juga. Seorang lawan 10. Seorang lawan 100. Lawan juga. Ini di zaman Nabi SAW. Zaman orang Islam kuat imannya. Berperang seluruhnya. Bila mereka lawan kita seluruhnya. Bila mereka minta berdamai, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal Allah. Jika sekiranya mereka cenderung untuk berdamai, maka berdamai dengan mereka dan bertawakal kepada Allah. Berdamai. Bila dia ajak damai, kita damai. Kan dia tipu, tak apa. Bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kerana masa damai ini peluang untuk kita bercakap, untuk kita mengajar. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perdamaian Hudaybiyah. Walaupun perdamaian ini berat sebelah, Nabi menerima dan bertawakal kepada Allah. Dalam masa perdamaian Hudaybiyah inilah banyaknya orang kafir masuk Islam, bukan lawan semua. Sekiranya di sana ada orang-orang kafir, dia kafir tapi kecam mulut aja, dia tak angkat senjata. Ataupun dia diam saja. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kamu terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak menghalau kamu dari tanah air kamu. Kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Di sana ada orang kafir yang dia tak boleh berperang. Maka Nabi bertahaluf, mengadakan persefahaman dengan orang kafir ini, mengadakan kerjasama dengan mereka, tidak menjadi masalah, dan berniaga dengan mereka. Bahagian di sana ada orang kafir yang tidak menyertai kerajaan mereka, dia tak ikut kerajaan, dia tak berdali, dia berniaga je. Maka dia terima, dia datang berniaga ke negeri Islam. Di sana ada hikmat. Bila dia mari berniaga di negeri Islam, dia tengok orang Islam tak tipu. Orang Islam tak makan mata dacing, tak makan cupok, suka molek, baik tak menipu, adil tak ada riba. Menyebabkan mereka menerima agama Islam, terus masuk Islam.
Bukan macam orang Islam hari ni meniaga menipu. Menipu, lepas tipu nak tipu lagi. Itu dah ikut cara Islam. Zaman dulu, orang Islam menunjukkan akhlak yang mulia. Pegang dengan hukum Islam sungguh. Tak takut rugi. Tak percaya berberkat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Menyebabkan orang kafir pun masuk Islam. Orang kafir pun terima Islam. Ini keadaan yang wujud. Bukan berperang sama. Berperang sama dia bila dia berperang sama. Bila mereka berdamai, kita berdamai. Dan kita bekerjasama. Wa qala ta'ala. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, diwajibkan ke atas kamu berperang. Padahal ia perkara yang benci kepada kamu. Dan mudah-mudahan sesuatu yang kamu benci membawa kebaikan kepada kamu. Padahal ia adalah baik kepada kamu. Dan mudah-mudahan apa yang kamu sukai, padahal ia adalah kejahatan kepada kamu. Dan Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahui. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kamu berperang. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Macam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Bila orang kafir sudah berperang dengan kamu, diwajibkan ke atas kamu berperang. Padahal peperangan itu kamu benci, tak suka. Kamu tak suka berperang ini. Kenapa? Berperang menyebabkan kematian. Berperang menyebabkan habis harta benda. Berperang menyebabkan isteri jadi janda. Anak jadi yatim. Berperang menyebabkan kehilangan anak beranak. Itu perkara yang sangat kau benci. Mudah-mudahan apa yang kamu benci itu membawa kebaikan kepada kamu. Kebaikannya apa dia? Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat, kalau mati syahid masuk syurga. Diampunkan dosa-dosa kamu. Pahalanya sangat besar. Kebaikan dunia pula, walaupun ada yang mati, kamu bebas dan merdeka. Kamu tak diperhambakan. Allah Ta'ala beri kepada kamu rampasan daripada musuh-musuh kamu. Allah Ta'ala beri kamu pemerintahan yang membawa kemakmuran dan berkat kepada kamu. Kebaikan di atas dunia. Kamu boleh menguasai dunia dan harta bendanya. Ini kebaikan dunia yang Tuhan beri kepada kamu. Dan apa yang kamu suka membawa keburukan kepada kamu. Kamu suka sangat harta benda sehingga tak berperang, tak berjihad. Lalu kamu tinggalkan jihad, musuh menakluk kamu. Bila musuh menakluk kamu dari akhirat, celaka kamu. Celaka kamu. Tuhan murka pada kamu. Merosakkan agama kamu. Orang kamu jadi murtad. Orang kamu jadi rosak akhlak, jadi punah, buat maksiat. Musuh memasukkan maksiat ke dalam negeri kamu. Kamu menjadi orang yang berdosa. Dalam masa yang sama kamu menjadi hamba kepada musuh-musuh kamu. Menjadi hina kamu. Kamu jadi hina. Macam hari ini, orang Islam ada minyak. 80% minyak dunia adalah di tangan orang Islam. Tapi orang kafir pegang kuasa minyak ni. Sehingga mereka boleh letak harga. Naiknya harga minyak, naiknya harga barang. Pasal apa? Kerana orang Islam tak berjihad. Sikit saja yang berjihad. Kerajaan-kerajaannya penakut baik. Rakyat saja yang berjihad. Kerajaan-kerajaannya penakut pahit. Takut jatuh kerajaan dia, jatuh pemerintahan dia. Lalu melutut di hadapan kuasa-kuasa besar dunia. Tunduk kepada musuh-musuh Islam. Mereka tak bersatu. Sehingga nak jual beli antara dunia Islam pun pakai dolar, tak pakai dinar. Pakai duit dolar. Menguntungkan musuh-musuh Islam. Ini lemahnya orang Islam. Kenapa? Mereka tak berjihad. Jadi hina kita. Hasil duduk di negeri kita, barang di negeri kita. Tiba-tiba orang kafir letak harga, mu nak beli berapa, nak jual berapa. Itu malangnya hina. Tapi tak sedar macam. Kita jual getah.
getah-getah kita, dia letak harga berapa harga getah. Lepas tu dia buat lepas Jepun, buat tayar. Dia jual, dia juga letak harga. Dia beli hak kita, dia letak harga. Dia jual hak kita pun, dia letak harga. Tak hina ke? Tak bodoh apa-apa. Tapi tak sedar. Tak sedar ni jadi bodoh lagi. Ini dia, jadi bodoh. Bila pilihan raya, orang beri pitih pula. Yang beri pitih siapa dia? Toket-toket pula. Toket seluruh dunia. Jadi hina sepanjang masa. Hina. Atas dunia hina, di akhirat apatah lagi. Akan jadi lebih hina lagi. Kerana tidak berjuang untuk menegakkan syariat Allah. Itu membawa keburukan kepada kamu. Keburukan dunia, dadahnya, maksiatnya, macam-macam. Ini orang kafir buat masuk. Kerana apa? Kerana kita tidak memerintah. Syariat Islam tidak ditegakkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Padahal Allah mengetahui, kamu tidak tahu. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kamu berjihad. Kamu tak tahu. Jihad ni menyelamatkan kamu. Walaupun sakit, menyelamatkan kamu. Macam obat. Ada obat manis, ada obat pahit. Ada obat kena kerak kaki. Kena belah perut, belah jantung. Belah, bukan main sakitnya. Tapi itu obatnya. Ini obat daripada Allah Ta'ala. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kalau nak berabat belah jantung. Sanggup habis berapa ratus ribu sanggup. Tapi kerana nak buat pembedahan menegakkan agama, tak sanggup bagi duit. Padahal agama daripada dunia sehingga hari akhirat. Ini kerana apa? Kerana tak tahu. Wa qala ta'ala infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, keluarlah kamu berjuang, berjihad untuk menegakkan agama Allah. Ringan dan berat. Dan berjihadlah kamu dengan harta benda kamu dan diri-diri kamu pada jalan Allah. Berjihadlah kamu, yakni bersungguh keluar untuk menegakkan agama Allah. Khifafan wa thiqalan. Ringan dan berat. Ringan dan berat ini ditafsirkan oleh para ulama. Muda dan tua. Muda dan tua. Ringannya orang muda masih gagah. Tua orang berat. Apabila berlaku di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menyediakan tentera laut untuk berperang di laut. Zaman Sayyidina Umar bin Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat untuk menubuhkan tentera laut bagi menghadapi Rom yang menggunakan tentera laut. Sayyidina Umar tak izin. Perang di darat dulu, jangan di laut. Kerana orang Mekah dia duduk di darat, padang pasir, tak kenal laut. Tengok ombak gerung dah tak berani. Mungkin kerana strategi pada masa itu tak perlu lagi peperangan laut. Muawiyah yang duduk di Syam berdepan dengan laut, dia tahu bahaya musuh yang datang di laut. Dia tulis surat kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman membenarkan supaya menyediakan tentera laut. Maka dia sediakan tentera laut, dikerah supaya berjihad. Maka ramai yang mendaftarkan diri. Di antaranya seorang tua yang bernama Abu Talha. Abu Talha yang sudah tua, kening dia jatuh dah, tua dah. Sampai jatuh kening kerana sudah tua, kecut jatuh dah kening. Lalu anak-anak dia kata, wahai ayah, jangan pergi. Ayah dah tua, padan dengan kami lah. Kami orang muda, biar kami pergi. Ayah tua, jangan pergi. Abu Talha kata, mudah baca firman Allah Ta'ala, infiru khifafan wa thiqala. Keluarlah kamu berjihad. Khifafan wa thiqala. Ringan dan berat. Bukan sahaja yang muda, yang ringan tubuh, termasuk yang berat, yang tua. Keluar. Lalu anak dia tak berani kata apa. Membenarkan dia mendaftarkan diri. Lalu dia keluar sama. Dan berjihad. Diriwayatkan dia mati di laut. Mati dalam kapal. Oleh kerana dia seorang sahabat. Yang mulia. Walaupun syarak membenarkan mayat dibuang dalam laut. Tapi bala tentera Islam tak tergamak nak buang mayat di dalam laut. Kerana dia seorang sahabat Nabi. Lalu berlayar beberapa hari, minggu. Tiba-tiba mayatnya tidak terdedas.
Bukan saja tidak berbau, tidak terjejah mayat dia. Ini kelebihan orang yang berjihad. Oleh kerana itulah, dia beberapa buah pulau di Laut Mediterranean. Pulau Cyprus, Pulau Sicily, macam-macam pula. Di sana ada kubur-kubur para sahabat radhiyallahu anhum yang berjihad fi sabilillah. Setengah ulama mengatakan khifafan wa thiqalan. Yang dimaksudkan di sini ialah dalam keadaan musuh yang sedikit dan musuh yang ramai. Musuhnya sedikit, ringanlah. Itu ringan. Musuh yang ramai, berlipat kali ganda ramainya musuh. Berjihad, lawan, Tuhan kata. Walaupun musuh berlipat kali ganda. Jangan lawan, jangan undur, lawan. Walaupun berat. Termasuklah dalam keadaan harta benda yang banyak dan harta benda yang sikit. Dalam keadaan banyak menanggung keluarga dan keluarga yang sikit. Itu makna ringan dan berat. Keluarganya sikit, belanjanya ringan. Keluarganya ramai, belanjanya berat. Berat belanjanya keluarga banyak, nak belanja tak boleh. Berjihad juga. Mengikut qada dan kemampuan. Tak lari dia berjihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kamu dengan harta benda kamu dan diri kamu perjalan Allah. Berjihad dengan harta benda dan diri. Disebut harta dulu, lepas tu baru diri. Pasal apa? Karena Tuhan tahu manusia ni sayang ke harta lebih pada diri lagi. Maka Tuhan sebut harta dulu, lepas tu baru diri. Memanglah kita tengok sendiri, manusia ni kerana cari harta sanggup mati. Kerana cari harta, sanggup mati cari harta. Gali lubang, kambuh dalam lubang. Pergi ke laut, mati di laut. Kerana cari harta. Sehingga duduk kejar ke harta, tak ke nyawa. Ini nafsu yang ada dalam diri manusia. Allah Ta'ala tahu. Kerana berebut harta, tolong adik-beradik. Tolong anak beranak. Kerana nak ke harta berdoa lalu. Berlawan. Kerana kis tanah, kis duit, berlawan dengan adik-beradik. Padahal, bila dia sakit, dia mati, adik-beradik dia usung dia, bukan pohonnya usung dia. Orang getah usung dia. Adik-beradik usung dia. Ini dia. Tapi kerana duduk cerelong ke harta, sanggup cerelong ke adik-beradik dulu. Anak beranak dulu. Ini perangai manusia. Allah Ta'ala tahu, manusia sayang ke harta lebih daripada diri. Maka dia sebut, berjihadlah kamu dengan harta benda kamu dan diri-diri kamu. Menyumbangkan harta dan menyumbangkan diri-diri. Termasuklah diri kita sendiri. Termasuklah anak isteri dan kaum keluarga sendiri. Disumbangkan untuk menegakkan agama Allah. Bila tentera Islam yang berperang di Parsi menghadapi keadaan yang bahaya. Bila penglima tentera tu dia surat pada Saidina Umar minta bantuan. Tentera musuh ramai sangat. Lalu Saidina Umar nak pergi sendiri. Nak pergi sendiri. Kata Saidina Ali, tak boleh. Mu tak boleh pergi. Mu adalah ketua negara. Kalau mu tinggal negara, siapa nak tadbir negara? Mu jangan pergi. Saidina Ali kata aku, tak boleh. Saidina Ali tak boleh. Kerana dia orang penting. Maka dihantar Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi ke Parsi. Mereka sanggup menyumbangkan diri mereka. Bila berlaku peperangan Badar, musuh minta lawan. Maka Nabi suruh Sayyidina Ali menantu dia. Suruh Hamzah, pak saudara dia. Suruh Ubaidah Al-Haris, sepupu dia, yang dekat dengan dia. Biar orang ni mati dulu pada orang lain. Ni dok. Biar orang lain mati dulu. Hak kita biar kediang dulu. Ini dok. Ini contoh mengorbankan diri-diri kamu pada jalan Allah. Untuk menegakkan agama Allah. Dan firman Allah Ta'ala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum. Wa amwalahum. Bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'adan alaihi haqqan fit tawrat wal injil wal quran. Wa man awfa bi'ahdihi min Allah. Fastabshiru bibai'ikumul ladhi baya'atum bih. Wadzalika huwal fawzul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah
membeli daripada orang-orang yang beriman itu diri-diri mereka dan harta-harta benda mereka dengan janji untuk dibayar syurga kepada mereka. Mereka berperang perjalanan Allah, maka mereka membunuh dan mereka dibunuh. Janji yang benar daripada Allah yang disebut dalam kitab Taurah, Injil dan Quran. Dan sesiapa yang menunaikan janjinya daripada Allah, maka terimalah berita gembira dengan jualan kamu yang telah kamu janjikan dengannya. Itulah kemenangan yang paling besar. Ayat ini menyatakan Allah Ta'ala menawarkan nak beli daripada orang-orang yang beriman. Nak beli, disebut dengan beli. Bila sebut beli, wajib kena bayar. Nak beli apa? Nak beli diri-diri orang yang beriman. Orang yang beriman sanggup jual diri dia. Dan nak beli harta benda orang yang beriman. Nak beli, sila jual kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak beli. Macam mana cara jual dia? Cara jualnya ialah, dan Allah Ta'ala berjanji, bi'anna lahumul jannah. Allah Ta'ala nak bayar dengan syurga. Kamu sanggup jual diri kamu, jual harta benda kamu, Allah Ta'ala nak bayar dengan syurga pada hari akhirat kelak. Beli berhutang dulu. Tak bayar lagi lening. Kalau bayar lening pun bayar sikit saja. Nak bayar di hari akhirat kelak, Allah Ta'ala nak berhutang. Nak beli, ini bergantung pada orang yang percaya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak buat perjanjian. Nak beli dengan kamu. Dengan kamu sanggup jual. Dan nak bayar dengan syurga. Bagaimana cara jualnya? Yuqatiluna fi sabilillah. Kamu sanggup berperang pada jalan Allah. Sanggup berperang perjalanan Allah. Apa dia jalan Allah? Jalan Allah itu ialah jalan untuk meninggikan agama Allah. Memenangkan agama Allah. Memuliakan agama Allah. Supaya agama Allah itu memerintah. Dengan makna hukum-hukum syariat Allah dilaksanakan. Ajaran Allah dilaksanakan. Diamalkan. Syariat Allah itu. Fayaqtulun. Menyebabkan kamu terpaksa membunuh orang. Bila berperang, kamu kena bunuh orang lah. Nak bunuh orang ni sakit. Rasanya nak bunuh orang. Apa lagi, bunuh tu pula bangsa sendiri, anak beranak sendiri, keluarga sendiri. Macam peperangan Badar yang berlaku di zaman Nabi SAW. Kamu sanggup membunuh. Wa yuqtadun. Dan mereka dibunuh. Kalau silap pula kamu dibunuh. Itu bukan silap, satu keuntungan yang besar. Kamu membunuh ataupun kamu dibunuh oleh orang, menyebabkan kamu mati. Itu dia akibat daripada peperangan. Kalau berlaku peperangan, kamu membunuh dan kamu membunuh, kamu dibunuh. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Janji yang dibebankan oleh Allah di atas dirinya sendiri. Allah Ta'ala membebankan dirinya untuk menunaikan janji itu. Janji yang benar. Yang disebut di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Injil. Dalam kitab Al-Quranul Karim. Janji ini dimeterai. Ditulis dalam Quran. Ditulis dalam kitab Taurat. Ditulis dalam kitab Injil. Dalam kitab yang wajib kita beriman kepadanya. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Dan sesiapa yang menunaikan dengan janjinya daripada Allah. Barang siapa yang berjaya menjual barangnya kepada Allah. Dengan menyerahkan harta dia, menyerahkan nyawa dia. Lalu dia berperang. Sama ada dia mati di atas hamparan. Mati di rumah, tapi dia telah berperang. Ataupun dia mati di medan perang. Harta benda dia habis. Tak kada balik dah habis. Belanja tak ada untung. Bukan macam meniaga lagi. Barang siapa yang benar janji mereka daripada Allah. Bibai'ukumul ladhi ba'ayatum bih. Dengan jualan kamu. Yang kamu adakan perjanjian dengan Allah. Perjanjian telah dimeteraikan dengan Allah. Telah ditunaikan perjuangan. Untuk menegakkan agama Allah. Maka adalah perjanjian itu. Sebaik saja ada perjanjian. Wadhalika huwal fawzul azim. Dan itulah dia kemenangan yang paling besar. Bila sudah ada janji ini, maka orang itu akan mendapat kemenangan yang besar.
Kemenangan yang besar ialah kemenangan pada hari akhirat kelak. Walaupun dia sudah mati menjadi abu dibakar hangus oleh musuh. Walaupun tubuhnya dicincang lumat oleh musuh. Walaupun dia sudah mati dikambuh dalam tanah. Dia mendapat kemenangan yang besar. Kemenangan, sebaik saja dia mati, ruhnya masuk dalam syurga. Bukan macam orang lain. Ruh duduk di alam barzakh. Yang hanya mencium dan merasakan sedikit nikmat syurga. Tetapi mereka yang berjihad ini terus masuk syurga. Mendapat nikmat dalam syurga. Itulah dia kemenangan yang paling besar. Kemenangan yang paling besar. Yang lebih besar daripada kemenangan di atas dunia ini lagi. Inilah yang menyebabkan para sahabat berlomba-lomba untuk menegakkan agama Allah. Dan selepas ini banyak lagi ayat-ayat yang lain yang akan kita baca. Wallahu a'lam.